Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Okay. Hari ini, sorry, slide tak siap. Okay, hari ini adalah tentang business sharing dan I terpanggil untuk buat topik ni sebab sekarang ni sejak MCO tahun lepas kan, sejak MCO ramai orang yang dah berubah bidang, bertukar bidang, yang tak pernah buat bisnes tiba-tiba terjun dalam bidang bisnes kerana okay. Dan kerana terpaksa tu maksudnya sebab yelah kita tahu sejak MCO, sejak pandemik ni terjadi macam-macam keadaan ekonomi berubah dan ramai orang telah berubah kerjaya, berubah kerjaya, berubah bisnes, yang tengah sedang buat bisnes pun terpaksa ubah bisnes model dan sebagainya sesuai dengan keadaan semasa kan. Okay, so ada bisnes yang dapat sustain selama setahun dua tahun ni, ada bisnes yang tak dapat. Okay, ada bisnes yang sebelum pandemik, meletup-letup lah kata orang kan, memang stokis berduyun-duyun lah, memang juta-juta satu hari. Tapi bila pandemik je, tiba-tiba dia orang kena reshuffle, tiba-tiba kena buat perubahan yang drastik, ada yang terus tutup, okay, dan macam-macam lagi lah kita tahu kan. So sebenarnya bila kita nak memilih bisnes ni, apakah ciri-ciri bisnes yang sesuai sepanjang zaman? Sebenarnya ciri-ciri ni kita dah kenal pasti dah lama dah dulu kan. Tapi tidak berapa diambil kisah sangatlah sebab masih ada juga bisnes-bisnes yang tak memenuhi ciri-ciri ni tapi masih berjalan. Tapi what happened in 2020 sangat-sangat sangat-sangat memberi tamparan hebat lah yang betul-betul membuktikan betul ke you punya bisnes ni boleh bertahan walau apa keadaan sekalipun ataupun tidak. Okay, so I tak nak terus bagi conclusion, kita tengok dulu antara ciri-ciri yang biasanya kita tengok atau yang sepatutnya kita lihatlah kalau kita nak menceburi sesuatu bisnes. So pada kita yang dah lama menjalankan bisnes ni, mungkin kita tak perasan pun sebenarnya benda ni lah adalah faktor-faktor yang sangat penting lah untuk kita kenal pasti atau kita appreciate. Okay, so ciri pertama ialah kita nak kena tengok produk. Okay, jika kita nak menjalankan sesuatu bisnes yang sesuai untuk ramai orang, kita perlu pastikan produk dia adalah produk keperluan, bukan satu produk kehendak. So ada dua ciri yang kita kena kenal pasti. Produk yang kita nak jalankan untuk bisnes ni adakah produk keperluan atau kehendak. Produk kehendak ni dia jangan mudah dikaburi mata, sebab selalunya produk kehendak ni dia baru masuk je terus meletup-letup. Dia baru masuk terus meletup-letup. Ramai orang beli, harga pun not bad, and then berduyun-duyun lah. So bila kita tengok, bestnya kan, orang ramai beli, kita join lah. Tapi kadang-kadang ada pada masanya sebab dia produk kehendak, dia macam kita nak. Tapi sebenarnya kita tak perlukan benda tu. So bila tiba pada satu saat yang pada satu masa yang katakanlah orang tu ada dua masa. Dia katakanlah duit dia limited. Okay. Dia nak kena beli produk yang dia nak ke dia beli produk yang dia perlu. So kebanyakan orang mestilah beli produk yang dia perlu. Katakanlah antara baju cantik dengan nasi. Orang kat rumah tak makan lagi kan. Mestilah dia beli nasi. Betul tak? Itulah maksud ayat antara kehendak dan keperluan. Okay. So bila kita nak jual sesuatu produk, first kita mesti pastikan produk kita itu adalah
keperluan. Okay, ini kalau you nak bisnes yang sustain lah. Sebab tak salah sebenarnya kalau kita nak buat bisnes yang berasaskan produk kehendak ni. Kalau ada kat sini yang tengah menjalankan bisnes yang macam suka-suka kan, tak ada masalah. Cuma kita tak boleh lah nak harap bisnes tu akan berkekalan sampai 20, 30 atau 40 tahun lagi. Faham tak? So setengah orang dia memang suka buat bisnes kejap-kejap. Dia buat bisnes ni jual sampai habis, lepas tu dia buat produk lain pula jual sampai habis dan produk lain jual sampai habis. So kenapa dia kena berubah lepas satu ke satu ke satu? Sebab produknya itu adalah produk yang berasaskan kehendak manusia. So dia kena faham dan juga mungkin dia memang suka jual produk yang sebegitu. Boleh teruskanlah. Okay, so kalau kita nak cakap tentang ciri-ciri bisnes yang boleh bertahan selama-lamanya sebab kita tak nak selalu berubah, kita kena pilih produk yang diperlukan oleh orang ramai. So produk yang jatuh dalam kategori keperluan ni maksudnya apa? Siapa yang perlukan? Okay. Sebaik-baiknya yang paling best sekali produk tu dah lah diperlukan. Lepas tu dia diperlukan oleh semua orang. Semua orang ni maksudnya lelaki, perempuan, tua dan muda. Semua orang tak? Semua orang kan? Contohnya kalau kita jual barang keperluan barang keperluan tu contohnya lah Pampers. Pampers tu keperluan kan sekarang ni. Tapi dia hanya diperlukan oleh orang-orang yang ada anak kecil sahaja. Okay? Faham tak? So dia antara satu produk yang bagus juga untuk dijual, tetapi dia hanya pada satu kategori manusia sahaja. Contoh lain ialah baju sekolah. Okay, baju sekolah perlu sebab semua budak-budak yang pergi sekolah dekat Malaysia ni, kalau pergi sekolah kerajaan, mestilah pakai uniform sekolah kan. Tapi kita hanya boleh jual pada ibu bapa yang ada anak sekolah sajalah. Okay, so dia adalah keperluan tapi terhad pada sesuatu golongan sahaja. So selain daripada kita nak jual produk tu adalah produk keperluan, yang paling-paling best ialah perlulah produk yang diperlukan oleh semua lapisan masyarakat. Tak kira lelaki ke perempuan, tua atau muda, dan paling best, sihat atau sakit. Okay? Merangkumi tak semua ciri-ciri rakyat Malaysia ni? Ada tak yang mana-mana yang tertinggal? Sama ada lelaki atau perempuan, tua atau muda, sihat atau sakit. Semua orang perlukan dia. Miskin atau kaya, perlukan produk ini. Okay? So kalau you dapat jumpa produk yang diperlukan oleh keempat-empat golongan ni, peganglah dia kuat-kuat dan ceburkanlah diri dalam bisnes tersebut. Okay? Seterusnya ialah ahli. Okay, bila saya sebut ahli ni, maksudnya ahli-ahli dalam dia ialah terdiri daripada orang-orang biasa atau orang-orang yang macam kita. Okay? Dia bukannya golongan-golongan tertentu sahaja kat dalam tu. Sebab bila ada golongan-golongan tertentu sahaja dalam tu, kita manusia kan, kita manusia ni ada yang ngam dengan orang ni atau ada yang tak ngam pula dengan orang ni. Contohnya kalau kita tengok peringkat ada yang tak ngam, atau T20 dengan B40 mungkin ada yang tak ngam kan. Tapi kalau kat dalam mungkinlah maksud mungkin kat situ, kalau dalam kelompok tu ada satu golongan sahaja. Tapi kalau dekat dalam bisnes tu ada pelbagai golongan dan pelbagai lapisan masyarakat, dan orang macam kita pun ada, orang macam dia pun ada. Okay? So rasa macam semua sama rata. Okay, tak ada rasa macam intimidated ke, tak ada rasa macam kecil sangat ke dalam ni atau rasa besar sangat ke dekat sini, tak ada. Semua adalah sama rata. So kalau ahli-ahli semua sama, tak ada bezanya, okay, so lebih selesa lah kita berada dalam bisnes tu. Seterusnya adalah teknologi. Okay, teknologi ni maksudnya bisnes tu mestilah
Padaya ni adalah mengikut peredaran zaman lah. Okay, bisnes ni perlulah boleh bergerak mengikut peredaran zaman. Dia tak boleh katalah contoh, kita buat bisnes niaga nasi lemak dekat gerai kan, contoh. Okay, bila dah ada Food Panda sekarang ni kan, bisnes nasi lemak tu um, tak nak berubah, dia nak stay kat situ je. Dia tak nak menceburkan diri dalam teknologi-teknologi lain, dalam Food Panda ke, dalam apa ke, dia tak nak berubah ke mengikut arus pemodenan, tak nak berubah ikut zaman. Sebab manusia ni perlu bergerak maju kan. So kalau kita dah ada banyak teknologi, kita kena gunakan teknologi sama sejajarlah dengan kita punya bisnes. So bisnes yang kita nak jalankan tu mestilah mampu follow arus pemodenan lah kata orang. Okay. So kalau dulu bisnes tu mula-mula dia ada satu lot saja contohnya, bila bisnes dah maju dia mestilah nak improve. Okay, HQ sendiri mesti nak ada usaha untuk improve. Okay, dan bila produk dah ada, HQ sendiri mesti ada usaha untuk nak improvekan produk atau keluarkan produk-produk baru yang lebih berkualiti. Bukan sahaja keluarkan produk-produk baru untuk cut cost. Okay, makin lama makin cut cost, makin lama makin cut cost. Bukan macam tu. So company yang bagus dia mestilah nak terus ke depan dan terus ke depan dan terus ke depan. Tak mahu ada competitor yang boleh melawan company tersebut kan. Seterusnya ialah sistem. Okay, sistem mestilah sangat-sangat mudah untuk diguna pakai. Tak kira lah daripada sekecil-kecil bisnes, daripada orang baru join nak buat bisnes, hinggalah orang yang dah lama menjalankan bisnes, sistem tu mestilah sesuai untuk semua level. Okay? Mudah diduplikasi, mudah dijalankan. Kenapa bisnes tu kena mudah dijalankan walaupun untuk orang baru? Sebab orang baru masuk mestilah macam banyak benda nak belajar kan. Contohnya lah, orang baru masuk kerja mesti dia kena baca banyak manual lah, kena kenal ramai orang dan sebagainya kan. Tapi kalau sistem tu bagus, sebenarnya dia dapat mudahkan sahaja benda-benda ni semua. Okay? Tak semestinya kena ada macam-macam benda yang perlu dibuat daripada mula sampai ke akhir. So sistem tu mestilah mudah dijalankan dan juga mudah diduplikasi. Daripada awal tentang produk, iaitu consumer perlulah pengguna produk tu, maksudnya pengguna produk mestilah daripada semua lapisan masyarakat, daripada tua ke muda, lelaki atau perempuan, kaya atau miskin dan sihat ataupun sakit. Okay. So ini adalah ciri-ciri bisnes yang sesuai sepanjang zaman. Okay. So kalau siapa-siapa yang tak jumpa lagi bisnes apa, so hari ni I nak introduce lah. Mungkin dekat sini ramai orang lama, semua orang dah tahu kan. Tapi I nak highlightkan semula dekat sini, adakah bisnes yang kita jalankan ni menepati ke semua ciri-ciri ni? Adakah betul? Okay, so kita go through one by one. Okay, first ialah produk. Okay, produk seperti yang I cakap tadi mestilah sesuai untuk semua lapisan masyarakat kan. Kita punya produk, kalau kita cakap tentang produk kita dah banyak sekarang kan, tapi kalau kita cakap pasal our core product Lingzi, okay, Lingzi adalah sangat-sangat sesuai untuk semua. Kita tahu ada banyak testimoni untuk baby sejak kecil, orang tua, okay, orang yang sakit kronik, lagilah kita kena sarankan untuk ambil kita punya produk. Untuk orang sihat, okay, lelaki dan perempuan semua boleh makan. Okay, bila kita cakap kita jual produk kesihatan, sebab kita jual produk kesihatan kan, bila kita cakap kita jual produk kesihatan, banyak juga produk kesihatan dekat luar yang mengatakan bukan nak buruk-burukkan produk luar, tapi ini adalah untuk kita punya comparison dan juga untuk kita appreciate kita punya produk. Untuk setengah produk di luar katanya adalah produk kesihatan, tapi bila kita kata orang ni ada
penyakit tertentu. Okey, contohnya perempuan ni tengah mengandung, wanita mengandung, katanya ni produk kesihatan kan, tapi dia kata okey kalau you tengah mengandung better you jangan ambil yang ni. Jangan makan dulu kan sebab mungkin dia bersifat panas dan sebagainya. Ini adalah satu ciri-ciri produk yang tak sesuai. Walaupun dia produk tu sebenarnya sesuai untuk orang perempuan tapi dia tak sesuai untuk semua orang perempuan sebab kalau ada orang mengalami masalah-masalah tertentu, jika produk tu betul-betul produk yang menyihatkan sepatutnya boleh dimakan kan. Tapi kita pun faham sesetengah herba memang tak boleh dimakan oleh semua orang dan sesetengah herba tak boleh dimakan dengan dos yang tak tentu. Okey, perlu ada certain dos. Contohnya kalau kita kata bisa ular pun boleh merawat kan, tapi ada sukatan dia. Dan herba-herba tradisional yang lain pun ada yang sangat-sangat bagus, cumanya dia perlulah 100% natural, okey. Dia punya sumbernya perlulah semula jadi sebenar-benarnya dan juga perlu kita kena ada ilmu untuk tahu dosage yang tertentu. Okey. So bila kita nak cakap produk yang kita amalkan dalam Syangho, Lingzi tu adalah 100% natural. Ia adalah produk yang terkawal. Okey, sebab kita ada R&D kilang sendiri kan. So produk yang terkawal dan juga dosage dia kita memang boleh kata tak ada limit sebab ini adalah berdasarkan kajian sendiri yang company dah buat. Okey. Kajian yang company dah buat ialah sebotol Lingzi seorang dewasa lelaki amalkan 4 botol Lingzi sehari selama lebih kurang 3 hingga 4 tahun dan tak ada kesan sampingan. Okey. Dijalankan oleh company, itu ujian klinikal. Dan juga ia secara tak langsung bagi tahu bukannya Lingzi ni tak ada kesan sampingan tapi juga daripada resultnya ialah organ-organ lelaki tersebut lebih sihat, lebih baik. Okey. So sebab tu kita kata jika kita nak pilih produk yang betul, kita kenalah pilih produk yang sesuai untuk semua orang. Saya ulang, produk yang sesuai untuk semua ialah produk yang sesuai untuk baby, untuk orang tua, untuk orang sihat, untuk orang sakit, untuk lelaki, perempuan dan juga untuk orang kaya dan orang miskin. Juga perlukan kita punya produk. Okay. Antara testimoni-testimoni lain yang kita pernah dengar tentang Lingzi digunakan oleh baby, kalau kita masih ingat sharing daripada Double Diamond Aunty Liza, katanya ada one of her earliest cases daripada baby yang ada brain tumor kan, baby brain tumor masa tu ada Jiaho Lingzi sahaja, doktor semua dah surrender, doktor semua surrender tapi kita ikhtiar dengan Lingzi dan alhamdulillah baby tersebut recover dan doktor hanya kata it's a miracle. Okay, semudah itu saja doktor cakap. Alright, sekejap the loss pula. Okay, seterusnya adalah produk yang sama. The best thing is Lingzi ni produk yang sama kita boleh gunakan untuk contohnya orang ada masalah sakit puan. Okay, sakit puan maksudnya masalah orang perempuan lah kan. Dan juga ayah punya kalau siapa pernah dengar punya sharing sebelum ni, I memang kebetulan I tak tahu macam mana ramai downlines consumer lelaki yang dah berusia dan mereka juga ada masalah sakit tuan sebenarnya. Kita tak biasa dengar lah sebab kita orang perempuan kan. So the best thing is dalam Syangho kita kita suggest produk yang sama juga untuk masalah sakit puan atau masalah sakit tuan. Masalah darah tinggi atau masalah darah rendah. Kan? Kencing manis ataupun hypothyroid atau hyperthyroid. Untuk apa-apa jenis penyakit pun kita boleh suggest Lingzi produk yang sama. Okay. So itu adalah baru Lingzi saja. Okay, macam mana dengan produk-produk lain? Of course, Syangho ada beberapa produk kesihatan, bioteknologi, produk kecantikan kulit, penjagaan peribadi dan juga household care.
Okay, dan semua kalau kita pernah dengar sharing daripada meeting-meeting yang sebelum ni, semua produk digunakan oleh semua peringkat. Tak ada sabun yang membezakan baby dan sabun dewasa. Tak ada shampoo yang membezakan shampoo kanak-kanak dengan shampoo dewasa. Okay, sabun basuh pinggan yang sama kita gunakan untuk semua orang dan sangat-sangat menarik, sangat-sangat menakjubkan lah dia punya result. Okay, so sebenarnya produk kita adalah sangat-sangat menjimatkan lah sebab dalam toilet tu kita boleh guna sebotol sabun saja, one for all for one kan. Kita tak perlu asing-asingkan ni shampoo Kelimomo, ni shampoo untuk baby, ni shampoo untuk adik, ni shampoo untuk kakak dan sebagainya. Tak perlu nak beza-bezakan, semua guna sabun yang sama, shampoo yang sama. Okay, so lebih jimat kan sebenarnya. Dan of course selain produk tu sesuai untuk semua, produk tu mesti berkualiti. Okay, berkualiti ni dari segi ada pengiktirafan. Bukan kita simply cakap, hai produk saya adalah produk yang sangat berkualiti. Itu senanglah kita nak cakap kan. Tapi yang bestnya ialah kita dapat third party punya accreditation. Third party daripada orang luar yang mengesahkan ya memang produk kita adalah produk yang berkualiti. Untuk Xuanho, untuk Lingzi, kita buktikan dengan bukti kajian saintifik dan klinikal, okay, dan kita ada sijil. Dan kita, Xuanho punya Lingzi adalah salah satu dalam dunia ni yang memiliki sijil tu kan. So, untuk produk-produk lain seperti produk kecantikan pun kita punya nutritionist selalu buat sharing dalam seminar tentang berapa banyak kali diorang improve kita punya skincare punya series, dan yang terbaru ni menggunakan amino acid as the base. Dan kita tahu sekarang ni kenapa amino acid tu sangat-sangat bagus, sebab dia sangat-sangat mesra kulit. Okay, so kalau nak cerita tentang bab penjagaan kualiti, bab akreditasi produk ni, kita memang sebagai pengguna atau pengedar, kita memang tak perlu nak risau sebab itu memang HQ akan jaga. Okay, HQ memang sangat-sangat jaga bab tu. Kita tak perlu nak sibuk-sibuk tanya yang ni lulus ke tidak, yang ni bagus ke tidak dan sebagainya. Itu memang kalau tak bagus, tak lulus, company tak keluarkan, tak launchkan lagi produk tu. Okay, senang cakap macam tu. So selain produk tu perlu adalah produk keperluan, dia perlulah produk yang berkualiti. Okay, itu tentang produk. Okay, bila kita tengok ahli, kalau kita check pula Xuanho punya ahli ni macam mana. Okay, ahli-ahli Xuanho kalau kita dah pernah attend meeting dekat seminar, macam tu lah orang-orang Xuanho yang sebenar kan. Very easy to mingle, kita tak kenal pun kita pergi jumpa, kalau kita jumpa kat dalam Xuanho tu kita senyum, dia mesti senyum balik. Okay, itu adalah ahli-ahli Xuanho. Tak ada bezanya sebenarnya. Kalau siapa-siapa yang pernah buat sharing kat atas stage, pernah dipanggil atas stage, tak pernah ada company kata okay, you nak naik ni you kena cakap pasal benda ni saja, you tak boleh pakai baju macam ni ke, tak ada. Okay, kita pernah tengok orang naik atas stage pakai baju macam biasa saja. Network kita memang I punya upline lah, tak pernah bagi certain dress code untuk naik stage. Tapi I tahu sebenarnya Xuanho ataupun leaders lain, diorang selalu ingatkan downlines kalau nak naik stage kena berpakaian kemas, itu saja. Okay, berpakaian kemas, atau nak lagi nampak seragam, just pakai coat dengan red tie. Tapi itu tak semestinya, tak wajib. Okay, dulu ingat tak Aunty Liza punya perkongsian, dia saja masa sebelum Aunty Liza jadi diamond lah of course, dia saja pergi meeting pakai slipper sebab dia kata kalau pakai slipper mesti orang tak panggil naik stage kan. Masa awal-awal kan kita semua takut nak naik stage. Tapi last dia kena panggil juga naik stage kan. Sebab Xuanho tak kisah you pakai slipper ke apa, if you want to share, you can just share. Okay, so kita semua adalah real people, tak ada apa-apa yang kita sorokkan. Okay, so ahli-ahlinya kalau I boleh cakap in one word, we are genuine lah. Okay, semua ahlinya adalah very very genuine. Okay, dari segi teknologi, I ingat lagi bila I join Xuanho,
in 2006, percaya ke tidak, masa tu okay, Chuang Hu tak ada website pun lagi masa tu. Kaedah pembelian adalah upline belikan dekat HQ dan upline akan hantar kat rumah. So itu adalah Chuang Hu dululah, okay. Dan lama-lama lepas tu dah ada online ordering. So boleh order through online saja. Tak perlu pergi company kalau kita tak nak, kita boleh beli through online saja. Lama-lama tu ramai orang tanya, bila nak buat online registration. Online registration tu pun memang I sangat-sangat lama juga tanya upline kan, kenapa Chuang Hu tak nak buat online registration ni, kan lagi senang, lagi cepat kita nak recruit orang dan sebagainya. Betul tak? Kita kalau boleh zaman sekarang ni semua nak cepat mudah kan. Tapi sekarang dah sangat-sangat mudah daripada dulu pun sebenarnya, tapi nak lagi mudah. Okay, so Alhamdulillah Chuang Hu telah akhirnya, okay, finally tahun ni juga sebenarnya Chuang Hu dah buka online registration. Okay, tapi kalau siapa perasan Chuang Hu walaupun dia lambat buat online registration pun lambat kan. Kalau company sekarang ni baru je launch dah ada online registration lah, semua online, semua dia dah prepare. Tapi nanti bila dia baru-baru buat mesti ada problem. Mesti ada problem di tengah jalan, macam server jam lah. Alamak, dah sign up ni ada error dan sebagainya. Okay, trust me, Chuang Hu punya website ke, Chuang Hu punya sistem ke, tak pernah ada error-error yang sebegitu. Okay, tak pernah. Mengikut saya punya pengalaman sejak 2006, Chuang Hu walaupun lambat tapi dia orang well prepared. Very, very well prepared. Okay, lambat tu ada sebab. Sebab dia orang betul-betul sediakan sistem supaya tak ada apa-apa error pun. Bila dia orang dah launch, walaupun pertama kali launch, tak ada apa-apa error. Okay, Alhamdulillah. Dan mengikut kita punya Diamond Abang Nazri, Abang Nazri kan daripada IT punya system analyst dulu, dan katanya Chuang Hu punya server, Chuang Hu punya sistem sebenarnya memang yang sangat-sangat power. Okay, sebab tu bila end of month, masa orang menderu-deru nak buat last minute punya ordering kan, paling-paling pun slow je lah. Paling-paling tu website slow lah. Yelah sebab satu Malaysia buat ordering dalam masa yang sama. Tapi Alhamdulillah setakat ni I punya ordering online walaupun tengah end of month. Jangan buat macam ni, jangan buat last minute sangat. Tapi Alhamdulillah paling-paling pun slow saja, tapi mesti lepas punya lah. Okay. Ataupun kalau ada apa-apa isu, it's on the macam masa payment punya isu, masa nak bukan payment punya isu, maksudnya payment tu lepas tapi the last page tu tak keluar ke dan sebagainya, tapi the process semua tak ada masalah. Dan kalau ada apa-apa sangkut dekat hujung tu pun, bila contact HQ, terus HQ akan solvekan almost immediately. Okay, so daripada segi teknologi, I would say Chuang Hu memang bermula daripada zaman-zaman dulu tahun 90-an. Kalau kita punya upline punya cerita, daripada bonus bagi cash kepada leaders sampai sekarang bonus terus bank in kepada customer immediately on the 10th or before 10th every month, dan terus masuk ke account masing-masing. Upline tak perlu nak kira, tak perlu nak buat apa-apa. Okay, so daripada segi zaman, Chuang Hu pun sama-sama follow teknologi dan follow keadaan sekarang. Okay, walaupun mungkin dia sedikit lambat daripada orang lain, tapi once launch memang tak ada masalah, insyaAllah. Okay. Selain daripada tu, of course, bukan saja teknologi daripada segi the whole system. Sistem tu maksudnya computer system lah, bukan sistem marketing plan, memang tak pernah berubah. Daripada segi produk pun kita tahu kan, produk keep on improving and improving. Macam awal-awal dulu ada satu saja produk Jahu Lingzi dengan Poland. Okay. Dan daripada Jahu Lingzi tu pun dah dapat banyak sangat testimoni dan banyak sangat good results. Tapi Chuang Hu keep on improving dan keluarlah Yunqian. Okay, Yunqian Ganoderma.
Yongkien Ganoderma pun dah dapat sijil akreditasi yang dapat melaraskan sistem imun, 5 poin sistem immunity dan juga 2 poin yang boleh merawat hati. Kesimpulannya sijil akreditasi tu secara tak langsung bagi tahu kita Lingzi ni tak bagi kesan sampingan pada organ-organ lain. Itu maksud dia. Sijil akreditasi tu. Tapi walaupun dah ada sijil akreditasi tersebut, tetap Shuangho improve. Dia punya produk dan keluarlah YK2. Okay. Sebab YK2 ni lebih power kan. Senang cakap lebih power. Tak perlu makan 6 biji, makan 1 biji dah cukup. Tak perlu makan 1 botol, makan 3-4 biji pun dah cukup untuk cases kronik. Okay. So orang dah ramai dah berpuas hati dah sebenarnya dengan YK2. YK1 dengan YK2. Okay. Tapi Shuangho tak stop dekat situ. Shuangho punya R&D masih terus dan terus. Dan lepas YK2 keluar pula YKI yang khusus untuk immune system. Okay, YKI mula-mula launch dekat Singapore tahun 2020 masa pandemik tu. Dan seterusnya ada YKB dan YKK. Okay, YKB ialah untuk tulang, untuk peredaran darah dan juga YKK khusus untuk buah pinggang. Okay. Bila kita ingat YK tu dah best dah. Dia ada YK2 lagi. Lepas tu ada sekarang ni ada YKI, YKB, YKK. Dan apa bezanya ialah dia memberi result yang lebih cepat dan spesifik pada certain masalah. Okay. Dan sekarang pun Shuangho punya R&D masih berjalan. Okay. Dia tak terus dah relax dah, berpuas hati dah dengan produk-produk yang ada. Of course keep on improving. Dan juga sama dengan Aquasense. Okay, sebelum ni adalah V-Care. Lepas tu Aquasense sekarang ni dulu ada keluar cleanser sahaja. Sekarang dah ada macam-macam sampai ke renewal cream. Seterusnya hilang pula screen. Okay, seterusnya ialah sistem. Okay, ciri-ciri bisnes yang sesuai sepanjang zaman, dia mestilah ada satu sistem yang sesuai untuk semua keadaan dan juga sistem yang tak berubah-ubah. Itu yang paling best. Sebab imagine you join satu bisnes, ni adalah kisah benar kan. Kadang-kadang you join satu bisnes, ini pernah diceritakan oleh Encik, I tak ingat nama dia, VM Zam something kot kalau tak silap nama dia. Katanya masa dalam salah sebuah meeting dulu, dia dah join Shuangho ni adalah bisnes MLM yang ke-50 berapa entahlah dia pernah join. Okay, dia adalah MLM junkie orang panggil kan. 20 years ago, lepas tu dia pergi tempat-tempat lain dan sekarang ni macam biasalah orang-orang lama macam tu dia akan datang balik Shuangho. Dia kata dia buat bisnes-bisnes lain, semuanya berubah-ubah. Okay, masa join bisnes tu katanya dia lah pioneer lah dan sebagainya, nampak sistem macam best. Okay, banyak memberi keuntungan pada dia. Lepas tu bila bisnes dah berkembang, tukar plan pula, tukar sistem. Kan, bila dah tukar sistem dah tak best pula pada dia katanya. Okay, lepas tu dia tukar pula pada bisnes lain pula. Coraknya macam tu juga. Okay, baru buka and then mula-mula sistem dia macam ni. Okay, lepas tu bila dah berkembang, tukar sistem. Okay, macam tu lah. So, kalau bisnes tu nak betul-betul bertahan lama, sepatutnya perkara ni tak terjadi. Sepatutnya sistem tak berubah-ubah. Okay, kalau sistem tu betul-betul bagus, dia boleh diguna pakai daripada 30 tahun dulu, 20 tahun dulu sehingga sekarang. Sepatutnya tak ada apa-apa yang perlu diubah kalau sistemnya dah best. Kan? So kalau kita check balik Shuangho punya sistem macam mana? Okay, sejak tahun 1988 Shuangho dekat Malaysia, kita masih gunakan marketing plan yang sama. Okay, I cakap I join Shuangho sejak 2006. Kita punya OPP chat still sama. Still marketing plan yang sama. Okay, dan upline kita pun dah join almost 30 years. Aunty Liza, okay, dah 30 tahun dah saya Aunty Liza join Shuangho. Pun menggunakan kaedah kiraan yang sama. Walaupun Shuangho dah ada website baru ke,
dah boleh online registration ke, dah ada YK makin YK2, YKI dan sebagainya, tapi sistem marketing plan tetap sama. Tak ada tiba-tiba Syahul kata, oh okay, since produk ni dia dah mahal sikit kan, so kita kena cut kat sini, ni 4% jadi 2%, tak ada, tak pernah. Okay, Syahul masih menggunakan marketing plan yang sama, kaedah kira PV yang sama. Okay, tak ada apa-apa yang berubah daripada segi sistem. Okay, OPP chart tu tak pernah berubah. Yang berubah OPP chart tu ialah OPP chart, tak tahu kan, kita punya OPP chart yang ada produk dan sebagainya. Yang selalu berubah hanyalah yang page produk tu saja, sebab ada penambahan produk. Itu saja. Okay, daripada segi marketing plan, daripada segi dan juga dekat peta negara-negara tu lah, bila negara dah pergi negara Myanmar, dah pergi negara sebagainya, adalah penambahan dekat situ. Itu saja. Okey, daripada segi benefit lain tak pernah ada yang berubah. Daripada segi Lingzi punya keberkesanan, Lingzi punya fungsi-fungsi, tak ada yang berubah. Semua kita gunakan benda yang sama. Okey, siapa yang baru join bulan lepas dah dengar presentation OPP daripada saya atau daripada Aunty Nina, itulah chart yang kita guna pakai daripada dulu-dulu sampai sekarang. Okay. Sebab tu nak katakan Syahul ni adalah satu bisnes yang mudah diduplikasi, sebab kita tak perlu belajar benda baru pun. Okay, kita hanya belajar satu benda, satu sistem marketing plan dan satu sistem marketing plan, dan juga kita hanya duplikasi saja ulang-ulang kepada semua network kita. So bila benda tu mudah diduplikasi, mudah diingat, mudah disampaikan, jadi mudahlah pada semua orang. Betul tak? Okay, dan Syahul menepatilah daripada bisnes yang sesuai sepanjang zaman ialah dari segi consumer. So ini pun sebenarnya saya ulang balik yang tentang produk tadi. Daripada segi consumer, kalau nak ikut saya punya testimoni sendiri pun, saya memang amalkan sejak sebelum kahwin, maksudnya sejak muda kan. Lepas tu lepas kahwin, mengandung pun saya amalkan juga. So wanita mengandung pun boleh makan. Baby, okay, sejak anak saya kecil, ada yang ada eczema, ada yang tak ada eczema tapi saya bagi saja. Ada yang demam ringan-ringan pun saya bagi, kita memang tak amalkan ubat doktor dan kita bagi Lingzi saja, okay. But it's very natural, dan bila kita dah faham kan, sebenarnya Lingzi tu bukan ubat, dia hanyalah membantu kita punya badan untuk pulih daripada daripada penyakit. Okay, dan kita bagi Lingzi saja. Ketika ada family member saya yang tak sihat, okay, ada yang jatuh sakit sebab ada liver index yang tinggi, kita bagi Lingzi. Mak ayah denggi, kita bagi Lingzi. Okay, doktor mula-mula tanya apa benda ni kan. Tapi bila doktor belik, botol tu tak ada apa yang doktor nak reject. Okay, of course kita kena faham sebab ada banyak sangat suplemen sekat luar yang ada macam-macam. Okay, suplemen sekat luar tu ada yang tak ada KKM pun ada kan, orang jualkan sekarang ni mudah nak dapat kat mana-mana, dekat Facebook dan sebagainya. So kita tak boleh nak salahkan doktor atau orang luar kalau ada orang rasa suspicious ataupun rasa ragu-ragu lah dengan kita punya produk. Okay, sebab memang banyak sangat produk yang claim bagus untuk kesihatan tapi sebenarnya tidak dekat luar sana. Okay, tapi apa yang kita perlu nyatakan ialah kita perlu bagi pemahaman yang betul lah pada consumer. Kalau doktor marah sebab doktor tak ada masa nak pergi buat research on all the supplements dekat luar sana. Kan? Betul tak? Tak boleh salahkan doktor. Tapi kita kena fahamkan kita punya consumer, dan juga kalau ada doktor yang bertanya, kita kena betul-betul faham kita punya produk dan kita cakap lah, we know what we are taking. Okay. Dan sebenarnya Lingzi ni sangat-sangat membantu juga ubat-ubat doktor kan. Ramai doktor yang lepas dah makan Lingzi dan penyakit patient dia lebih baik,
Doktor kata teruskan aje lah. Berapa banyak doktor cakap macam tu kan. Teruskan aje lah apa yang you makan. Sebab nampak much better. Okay. Miracle lah apa benda lah semua. Doktor akan cakap lepas dah dapat result lah. Okay. Tapi of course kita perlu tahulah apa yang kita makan. Kan. Kita perlu faham lah kenapa kita makan Lingzi. Tak boleh main makan saja kan. Kalau kita sendiri tak yakin macam mana pula. Okay. So daripada segi consumer. Penyakit yang sangat-sangat kronik juga. Okay, I ada last few months I jumpa satu case cancer. Okay, dan baru-baru ni ada seorang ni dia share, dia kata dia mula ada macam ulcer dekat dalam mulut. Okay, tapi dia kata bukan ulcer. Dia kata tak sakit. Tapi mula-mula ada 2 benda warna putih dalam mulut, dalam pipi. Lepas tu jadi 4. Lepas tu bila dia check doktor, doktor kata ini tak ada ubat boleh bagi. Doktor cakap doktor sendiri cakap tak ada ubat boleh bagi. Apa yang boleh buat hanyalah tunggu saja sampai benda tu jadi besar dan rasa besar, keras ke, bengkak dan sebagainya. Barulah doktor akan buat biopsi untuk sahkan ia kanser ke tidak. Okay, so itu adalah doktor punya solution. Kita tak salahkan doktor. Memang doktor tak boleh buat apa-apa lah kalau doktor tak tahu apa-apa. Tapi menunjukkan itu adalah kes kedua yang dengar, dan kes pertama yang hari tu ada yang share dalam meeting, katanya mak dia pun mengalami simptom yang seakan-akan sama, di mana mak dia ada sakit tonsil dan lepas makan Lingzi dan bila dah baik sakitnya baru doktor kata sebenarnya masa first time you punya mak datang check tu saya suspect cancer. Doktor dah cakap macam tu. Sama juga dengan kes orang yang ada ulcer dalam mulut ni tadi. Doktor sebenarnya suspect cancer tapi doktor nak ambil biopsi bila dah dah teruk lah. Maksudnya bila dah mengganggu baru doktor nak ambil biopsi. Sebab sebenarnya biopsi tu adalah satu prosedur untuk ambil sampel daripada ketumbuhan kita kan. Nak check sama ada dia cancerous ke tidak. Okay. Tapi proses nak ambil biopsi tu, sebenarnya badan kita, macam mana badan kita buat operasi badan kita ni bila dia ada detect satu sel yang abnormal, dia akan macam membentuk immune system kita, immune cells kita akan membentuk sesuatu lah untuk mengepung sel yang abnormal tu, dan sepatutnya ia boleh dibawa keluar oleh badan. Okay. Sesetengah orang mengikut sistem imun yang tertentu, okay, sesetengah orang badan dia mampu mengepung saja sel kanser tu, tapi tak dapat nak bawa keluar. Okay, ada yang boleh mengepung dan boleh bawa keluar kan. So badan yang boleh mengepung dan tak boleh bawa keluar tu adalah ketumbuhan kat situ. Nampak tak ada ketumbuhan. Yang dikepung tu jadi ketumbuhan. Tapi kanser yang kat dalam yang dikepung tu dia tak membesar. Sebab kita punya sistem imun dah kepung dia kan. Cuma sistem imun kita tak berapa kuat untuk nak keluarkan dia. So bila dia tak membesar sebab telah dikepung tapi dia dah jadi ketumbuhan, doktor nak kacau dia. Doktor nak korek dia, nak check apa kat dalam yang kena kepung tu. Kenapa ada ketumbuhan kat situ? Apa yang you kepung tu sebenarnya? So bila doktor ni layman term punya cakap lah sebab saya bukan doktor tapi lebih kurang macam tu lah dia punya jalan cerita dia. So bila doktor nak korek dia tu, nak tengok sampel kat dalam kepungan tu, dan kalau dia betul-betul kanser, kanser tu telah dikacau. So bila kanser tu telah dikacau, dia akan merebak lah. Sebab kita dah buka dia punya kepungan tadi kan. So dia akan merebak dengan cepat. So kadang-kadang lepas biopsi tu sebenarnya kalau betul-betul ada kanser punya sel kat dalam tu, dia akan merebak dengan cepat. Kadang-kadang kalau doktor korek kata sebenarnya yang kepung tu bukannya cancerous, dia ketumbuhan biasa saja kan. Still adalah benda yang tak sepatutnya ada dalam badan lah. Itu nak katakan. Okay, so terpulanglah pada kita nak pilih, kita nak just wait and see ke dan sebagainya kan. So kalau kita tengok antara ciri-ciri
ciri-ciri yang dikatakan business evergreen ni, adakah Xuan Ho tergolong dalam ni? Sekejap I share balik Tak tahulah kenapa dia hilang tadi. Sebenarnya Malaysia telah dilanda satu kegawatan dalam tahun sekitar 1998 macam tu kot kan. Mengikut kita punya upline pun katanya memang masa tu ada ramai juga Shonghorian yang kecundang lah masa tu kan. Okay, sebab semua orang tengah huru-hara. Okay, samalah dengan tapi Xuan Ho survive. The company Xuan Ho survive. Dan siapa-siapa yang survive masa tu alhamdulillah survive sampai sekarang. Okay. Dan another tsunami berlaku sekarang ni which is the pandemic. Okay. Lagi dahsyat daripada dulu sebab satu dunia mengalaminya, bukan Malaysia sahaja. Okay, dan kita tahu macam-macam benda terjadi kan. Tapi alhamdulillah Xuan Ho survive juga. It's proven. Betul tak? Okay, I punya personal achievement pun lebih meningkat dalam pandemik ni. Okay, dan ramai juga antara kita pun. Dan kita tahu banyak bisnes yang jatuh. Bisnes di luar sana bukan bisnes kita sebagai seorang pengedar Xuan Ho, tapi bisnes di luar. Di luar sana company-company lain banyak jatuh. Okay. Tapi alhamdulillah Xuan Ho tetap strong, okay, dan kekal relevan sebab pandemik ni adalah isu yang berkaitan dengan kesihatan. Dan Xuan Ho alhamdulillah ada satu produk yang mementingkan kesihatan dan dia sangat-sangat relevan daripada dulu sampai sekarang. So kalau orang-orang yang join dulu masa dia join tu muda sampai sekarang dah berusia pun masih memerlukan produk yang sama. Okay. Kalau dulu ada penyakit kanser ataupun dulu penyakit yang common mungkin adalah darah tinggi atau kencing manis lah. Itu pun bila dengar darah tinggi kencing manis zaman dulu kan, dia macam dia tu dah ada kencing manis kan, macam macam benda yang menakutkan lah kalau dah ada darah tinggi dan kencing manis tu kan. Tapi zaman sekarang darah tinggi kencing manis tu dah normal. Dia kata kau kencing manis juga, patut nampak kau kat hospital lah itu, aku pun ada appointment dengan doktor, dah jadi macam biasa. Okay, maksudnya daripada keadaan tu dan keadaan sekarang, dan daripada dulu tak ada apa-apa, budak-budak semua sihat, sekarang budak-budak baby pun dah dilahirkan dengan kanser, dengan autistik dan sebagainya, tetap relevan, tetap Lindsay juga boleh diguna pakai untuk kes-kes yang sebegini. Okay, so evergreen ke tidak kita punya bisnes ni sebenarnya? Ataupun soalan lainnya ialah ada tak bisnes lain yang lebih evergreen daripada Xuan Ho? Okay, itu adalah soalan yang boleh kita tanya diri kita sendiri ataupun kalau kita nak tanya orang lah kan. Kalau ada yang di luar sana sedang mencari-cari bisnes apa yang nak buat, produk apa yang nak beli kan, ada dengan company tu baru buka lah kan sebagainya kan. Xuan Ho dah proven berada di Malaysia dan masih growing dan growing strong dah lebih 30 tahun. Kalau you nak test bisnes lain kat luar, kalau orang kata, alah tapi 30 tahun lagi tak tahu kan. Mungkin kalau ada orang cakap macam tu, well, you can wait another 30 years dan tengok, ataupun you can just try lah bisnes-bisnes lain yang baru ada. Okay. Kalau Xuan Ho ni sebenarnya kita kena sangat-sangat berterima kasih pada our leaders yang perkenalkan bisnes kepada kita, dan juga pada mereka yang dah kenal Xuan Ho lebih daripada 30 tahun dulu, lebih daripada 20 tahun dulu kan. Sebab mungkin sangat-sangat struggle sebab bisnes baru, company baru, tapi juga mungkin masa tu tak banyak competitors kan. Tapi sekarang kita mungkin masih dah ramai competitors sekarang, tapi competitors yang sama-sama saing kita lebih 30 tahun rasanya tak ramai kan. So terpulanglah pada kita macam mana kita sebagai pengedar nak sampaikan apa yang kita dah belajar dan apa yang kita dah tahu dalam sepanjang kita kenal company, sepanjang kita menjalankan bisnes dan sepanjang kita mengamalkan produk. Okay. Apa yang kita dapat ni
tak semua orang rasa pengalaman yang sama. Especially kalau orang tu tak menjalankan bisnes Syuanghou, diorang tak akan tahu bisnes Syuanghou macam mana. Kalau orang tu tak menggunakan kesemua produk Syuanghou, dia minum kopi saja, of course dia tak akan tahu bestnya guna produk-produk yang lain. So terpulang pada kita untuk nak menyampaikan. Sebenarnya kalau I tak attend meeting pun, kalau dulu I tak attend meeting, mungkin I tak akan rasa nak cuba semua produk Syuanghou. Sebab yelah, macam mana kita nak, kalau kita tak attend meeting, macam mana kita nak kenal produk-produk Syuanghou tu. Produk Syuanghou tak ada di iklan TV, tak ada di billboard. Okay, dia hanya ada di website. Itu pun kalau orang tu ada inisiatif nak pergi website dan tengok satu-satu. Ataupun kena rely on upline nak cerita dekat kita. Takkanlah upline yang seorang ni nak cerita, setiap kali jumpa nak cerita satu persatu kan tentang semua produk Syuanghou kan sebenarnya. Tapi Alhamdulillah sekarang kita ada WhatsApp group. Lebih mudah untuk kita sharekan. So pada orang yang tak downline kita yang tak dapat nak attend meeting, okay, seboleh-bolehnya kita kena sampaikan juga pada diorang. Kalau diorang ada dalam you all punya WhatsApp group, kalau boleh sharekanlah sehabis-habis tentang produk, tentang bisnes dan juga tentang masalah kesihatan. Sebab mungkin itu saja sumber diorang untuk tahu tentang bisnes, produk dan kesihatan ni. Dan kalau boleh, kalau ada dalam WhatsApp group tu, kita memang tak galakkan untuk share tentang benda lain lah. Okay? Share tentang health, share tentang produk Syuanghou dan juga share tentang bisnes. Jangan share pasal benda-benda merapu dekat politik dan sebagainya. Okay, itu biasanya itu orang ada group lain kan. Okay, dan jadikan share tentang kesihatan ni sangat-sangat bagus juga. Okay, sebab kalau kita tak belajar tentang penyakit lain, kita tak akan kenal penyakit tu kalau kita tak lalui dia sendiri. Okay, tapi dengan Syuanghou ni Alhamdulillah kita dapat belajar tentang penyakit yang kita tak pernah dengar kan. Dan penyakit yang kita biasa dengar tu pun kadang-kadang kita tak habis belajar lagi pasal penyakit tersebut sebab dia ada kadang-kadang ada pantang larang dia tertentu. So bila kita jumpa prospek-prospek yang ada penyakit macam tu, kita bolehlah advise accordingly. Tak semestinya kita boleh advise on produk saja, tapi mungkin kita boleh advise tentang pantang larang nak makan apa aktiviti yang dia boleh buat dan tak boleh buat. Sebab benda-benda tu pun mungkin membantu diorang dan some people really appreciate it lah. Okay. So ada apa-apa soalan tak setakat ni tentang ciri-ciri bisnes yang sesuai sepanjang zaman ni? Adakah yang macam I miss out apa-apa point? Betul, nanti kita kata tak perlu ragu-ragu pasal Lindsay. Betul. Lindsay Syuanghou sangat fantastic, evidence based, yes. Kita memang ada banyak testimoni kan. Sukanya ada tak testimoni tu. Okay. Itu sebenarnya untuk meyakinkan orang yang ada masalah tersebut. Tapi sebenarnya yang paling best ialah kita ada bukti kajian sains dan klinikal. Itu yang paling best sebenarnya. Okay. Selain daripada tu, ada apa-apa nak tambah tak? Aunty Nina sebenarnya tak dapat join kita. Dia ada ke hospital tadi. Ada appointment ayah dia. Okay, dan okay, kalau tak ada apa-apa, I just nak bagi info tentang our next meeting. Our next meeting hari Rabu ialah insyaAllah on products. Kita nak cover produk YKI Plus yang untuk mata tu. Okay, insyaAllah Yuna akan share on YKI Plus. Okay, dan kalau ada siapa-siapa nak share lagi satu produk, boleh juga nanti just PM saya untuk bagi tahu produk apa. Dan since kita nak cerita pasal I+, kalau siapa-siapa ada testimoni tentang YKI+, nanti boleh tak share dekat WhatsApp supaya kita boleh sama-sama sharekan nanti hari Rabu tu. Dan insyaAllah untuk next meeting, saya akan cuba siapkan link awal-awal sikit supaya kita boleh ready awal sikit lah. Kadang-kadang I pun tak sempat, kadang last minute baru I bagi link kan. Kadang tak sempat nak
cerita dekat downline kan, nak share dekat downline. So insyaAllah I akan cuba sharekan awal sikit next time. Dan sekarang ni kita buat meeting pukul 3, okey tak ada masalah semua. Awal setengah jam je daripada dulu. Okey, kalau tak ada apa-apa, boleh tak kita ambil gambar kejap? Kalau ada apa-apa nak tanya, boleh tanya. Tapi kalau tak ada apa-apa, jom kita ambil gambar sekejap. Okay. Kita dah ready dah. Alright. Topi mesti tengah meeting. Alright, kita ambil gambar Yeah. Nanti Kamalia terkeluar tadi. Okay. Okay, Sofia ada. Alright. Ready semua. Satu. Sekejap, nanti Kamalia baru masuk. Nanti Kamalia kita nak ambil gambar. Okay. Kita nak ambil gambar. Nanti Kamalia boleh on camera. Okay, ready? Satu, dua. Okay, thank you very much semua orang. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Okay, daripada Ayah. Thank you very much untuk participate selalu. So kita akhiri majlis kita hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Assalamualaikum. Thank you, Ayah. Waalaikumsalam. Thank you. Assalamualaikum.